jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna bi mutaba'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka ahabba ilaina wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il baridi 'ala dhama walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Makasih pada pengurusi majlis. Terima kasih juga pada pengurusi Masjid Al-Wahhab. Sekali lagi kita sebut Al-Wahhab, bukan Wahabi. Ada orang sebut kata masjid ni Masjid Wahabi. Ni masjid nama dia Al-Wahhab. Baik, pada pengurusi, Cikgu Ramlan, ahli-ahli jawatan kuasanya, ayahanda Tuan Imam, pegawai syarak, seterusnya sahabat, adinda ke kanda? Adinda ada tak? Okey, adinda saya Ustaz Syazni yang sudi menemani saya pada malam ini, yang pada asalnya kita nak buat dalam bentuk ceramah, tapi saya kata lebih baik, mungkin tuan-tuan pun dah menyampah dah tengok muka saya tiap-tiap minggu. Kurang-kurangnya kita kata malam ni kita ada partner untuk sama-sama yang masih lagi muda, masih berketerampilan menarik, orangnya segak, handsome, dan bukan calon-calon orang yang ada kat sebelah saya. Dia Johan. Johan ni maknanya kalau satu Malaysia ni dia yang terbaik lah. Pernah menjadi Johan pada Akademi Mutawif, yang kalau siapa-siapa perasan tengok kat TV, dan selalu juga keluar di TV pada pelbagai rancangan yang tertentu. Kalau Ustaz Najib dia keluar dekat handset saja, kat handphone. Okey, yang ni keluar kat TV tuan-tuan. Sebab tu saya rasa beruntung dan rasa bertuah dapat bersama-sama dengan beliau pada malam ini. Baik, yang kedua, saya mengucapkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan satu nikmat yang mungkin tidak ada pada orang lain, tapi Allah bagi kat kita. Nikmat rasa kasih dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mai pasal apa pada malam ni? Saya nak tanya soalan. Kenapa datang pada malam ni? Kenapa datang? Sebab nak menzahirkan perasaan kasih dan sayang, bukan? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku ketika mana zaman selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku ketika zaman tabi'in? Para tabi'in mereka berjalan dalam jarak yang teramat jauh, semata-mata nak pergi bertemu dengan para sahabat yang tinggal. Disebabkan Nabi SAW dah wafat, mereka mencari sahabat yang pernah melihat Nabi SAW untuk nak kutip cerita. Kemudian selepas zaman sahabat, datang zaman tabi'in. Mereka pergi pula cari tabi'in yang pernah jumpa dengan sahabat. Kemudian datang zaman yang selepasnya, mereka masih lagi berjalan. Dan kita pernah ceritakan di dalam masjid ini, perjalanan yang paling jauh untuk mendengar kalam an-nubuwah. Jalan yang tempoh masa yang teramat lama semata-mata kerana nak dengar kalam Nabi, iaitu jarak yang mengambil sejauh 5,600 km lebih. Seorang tabi'in yang bernama Baqi' bin Makhlad. Baqi' bin Makhlad ni dia berjalan 5,000 km lebih semata-mata kerana nak dengar hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang berada di Baghdad. Dia berada di Spain, dia berjalan dalam jarak yang amat jauh semata-mata kerana nak dengar hadis. Apalah sangat kita daripada air molek ke duyung, daripada teluk emas ke duyung, daripada air keruh ke duyung, daripada kerubung ke duyung. Tidak boleh kita nak samakan dengan mereka-mereka yang di zaman dahulu, tetapi asasnya adalah asas yang sama.
Apakah asasnya? Asasnya adalah hubbur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, saya bincang dengan Ustaz Syazli. Malam ni kita nak buat sedikit kelainan, kami nak buat dalam bentuk cerita. Kalau tuan-tuan sudi dengar kami berceloteh dan bercerita, insya-Allah kita akan ceritakan bermula daripada episod-episod terawal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada yang terakhir daripada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, saya ceritakan keadaan di Mekah sebelum kedatangan Islam. Mekah ini di antara tempat yang teramat asing. Dan Mekah pada waktu tersebut tidak dicemari oleh sebarang anasir. Sama ada Rom, sama ada Parsi, sama ada kuasa-kuasa besar yang lain, dia berada di tengah-tengah. Dan negara Arab pada waktu tersebut di antara negara yang tidak mempunyai tamadun. Rom dah ada tamadun, Parsi dah ada tamadun, Yunan dah ada tamadun, dan pelbagai tamadun yang lain, tetapi orang Arab berada di dalam keadaan jahiliyah. Mereka berada dalam keadaan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala telah pilih satu tempat, inna awwal baitin wuzi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Allah cari satu tempat ghairi zi zar'in, tempat yang tidak ada tumbuhan pun, maka disitulah dilahirkan datangnya beberapa orang nabi, bermula daripada kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga melahirkan Ismail, dan sehingga datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum kelahiran baginda, pada waktu tersebut orang Arab mereka menyembah berhala. Mereka melakukan perbuatan syirik, di antaranya at-tatayyur. Apa dia at-tatayyur? At-tatayyur ni maknanya mereka bertenung nasib. Ataupun kalau dia nak buat sesuatu benda, dia panah. Dia panah tengok, kalau jatuh dekat situ dia akan buat, kalau jatuh kat sini dia tak akan buat. Hari kita pada zaman hari ni apa kita buat? Kita main, orang Kedah kata singkong. Orang sini main apa? Main duit shilling baling lambung tu. Apa orang panggil kepala dengan ekor tu? Duit shilling ada tak duit shilling dalam poket saya? Baling duit shilling, kalau kepala ada hukum dia, kalau ekor apa ada hukum dia. Contoh, saya baling duit, kalau kepala saya datang forum malam ni, kalau ekor saya duduk kat rumah. Dan begitulah orang Arab, perbuatan yang mereka buat. Kemudian mereka sembelih binatang, letak kat dekat patung berhala yang mereka buat. Dia orang ambil patung, bawa balik letak di sekeliling Kaabah. Khil dikatakan ada 360 patung yang ada tersebut. Patung yang paling besar adalah patung Al-Lata wal-Uzza wa Manat as-salisatal ukhra. Lata, Uzza, Manat, dan ada lagi yang disebut sebagai Al-Habal, dan pelbagai patung-patung besar yang diletakkan di sekitar Kaabah. Di setiap penjuru Kaabah tu ada patung. Apa mereka buat? Mereka bertawaf, tetapi pada waktu yang sama mereka melakukan syirik. Baik, kenapa orang-orang Mekah ini mereka dipanggil dengan musyrikin Mekah? Mereka dipanggil musyrikin Mekah disebabkan mereka ini percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sekiranya kalian bertanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Maknanya mereka ni percaya Allah itu ada, tetapi mereka melakukan syirik dengan menyembah patung-patung yang mereka sendiri perbuatkan pada waktu tersebut. Baik, ada beberapa kelebihan orang-orang Mekah ni. Di antaranya mereka ni orang yang kuat berbisnes dan bijak berniaga. Sehingga datangnya satu surah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ketika musim panas mereka akan pergi berniaga ke Syam, bawa balik barangan Syam ke Mekah. Ketika musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berniaga dan berjalan untuk meniagakan barangan-barangan mereka pada waktu tersebut. Di antara kelebihan lagi pula, iaitu orang-orang Mekah pada waktu itu mereka adalah orang yang pandai berbahasa. Mereka menggunakan bahasa Arab, dan Allah pilih tempat itu, Allah pilih negara Arab, tanah Arab, dan bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa perantaraan di antara Allah dengan manusia sampai ke hari ini, iaitu bahasa Al-Quran yang disebut sebagai bahasa Arab. Baik, maka pada waktu tersebut orang-orang Arab ni dia rajin berbahasa, sehingga ada satu pasar, nama pasar ini Suqul Ukaz.
Suqul Ukas ini di antara pasar yang bukan sekadar jual barang, bahkan pasar ini dia jual syair. Siapa yang pandai syair, nescaya mereka akan diangkat. Maka Allah datangkan di sana, disebabkan itulah Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Hamim kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Allah kata Hamim, inilah dia kitab Al-Quran yang kami perincikan, kitab yang diturunkan di dalam bahasa Arab. Allah turunkan kitab Al-Quran dalam bahasa Arab sehingga menjadikan mereka tercengang, kerana mereka tidak pernah bertemu dengan bahasa yang paling hebat, mengalahkan syair-syair yang dimiliki oleh mereka pada waktu tersebut. Baik, sebelum kedatangan Nabi SAW, ada tak ustaz orang yang beriman? Ketika zaman jahiliah tu ada tak orang yang beriman? Di sana ada beberapa kisah kalau sesiapa yang membaca sirah Ibnu Hisham ataupun sirah Ibnu Ishaq. Ketika waktu tersebut ada beberapa orang, di antara salah seorang mereka, kalau tuan-tuan, kalau saya tanya satu soalan, tuan-tuan, kalau saya tanya satu soalan, siapakah 10 yang dijamin masuk syurga? Boleh ingat nama tu? 10 yang dijamin masuk syurga. Siapa tahu sila angkat tangan. 10 yang dijamin, sahabat yang dijamin masuk syurga. Siapa tahu? Boleh angkat tangan? Tak tahu? Baik. Kalau siapa yang tahu, orang yang bernombor 10 bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini bapaknya bernama Zaid bin Amru. Bapaknya hidup ketika sebelum kedatangan Nabi SAW. Diceritakan bagaimana Zaid bin Amru, bapa kepada Sa'id ini, bila mana dia melihat orang-orang Arab yang menyembah patung berhala, apa dia buat? Dia bertanya dan berkata pada waktu tersebut, aku rasa yang kita duk sembah ni benda mengarut belaka. Benda yang kita sembah ni adalah benda yang mengarut. Maka dia kata, aku rasa benda yang kita buat ni satu benda yang pelik. Kita buat patung, kemudian kita sembah, kita sembelih binatang, kita letak dekat situ. Aku rasa ni benda yang amat mengarut. Dan aku rasa sudah pasti di sana ada kebenaran yang perlu kita cari. Akhirnya disebabkan dia selalu ganggu perbuatan orang-orang Mekah, maka dia telah ditempeling oleh bapa Umar Al-Khattab. Bapa Umar Al-Khattab tempeling dia. Dan siapa yang tahu kisah bagaimana Umar masuk Islam? Umar Al-Khattab telah tempeling Sa'id bin Zaid. Bapa Umar menempeling Zaid bin Amru. Maknanya bapa dengan anak dua-dua orang kena tempeling. Bapa dia ditempeling oleh bapa Umar, dia pula ditempeling oleh Umar Al-Khattab. Dan bapa dia ditempeling sebab ganggu orang-orang Arab yang sembah patung berhala pada waktu tersebut. Akhirnya dia dihalau keluar daripada bumi Mekah. Dia duduk dekat Gua Hira. Sebab tu kalau ada orang tanya, ada tak orang lain yang pernah sampai di Gua Hira? Jawapannya ada. Siapa dia? Zaid bin Amru bin As. Waktu malam dia datang, turun balik ke Mekah, bertemu dengan beberapa orang besar Mekah. Sekali lagi dia kata, aku rasa benda yang kita buat ni benda yang mengarut. Akhirnya Warqah bin Naufal kata dekat dia, kalau engkau nak tahu tentang kebenaran, engkau kena bertanya kepada pendeta-pendeta Nasrani yang berada di Busra Syam. Dia pergi ke Busra Syam dan kata pendeta tersebut, sebenarnya kebenaran yang engkau cari akan datang daripada tempat yang engkau datang, iaitu Mekah. Apa berlaku? On the way dia nak balik ke Mekah, ditakdirkan Allah telah berlaku satu perkara. Dia telah diserang oleh perompak di jalan. Dan dia telah dibunuh saat ketika mana dia nak meninggal. Dia telah berkata dengan satu kata-kata, ya Rabb, wahai Tuhanku, in haramtani ala hadza, sekiranya engkau mengharamkan aku untuk bertemu dengan kebenaran ini, wala tahrim li waladi, jangan diharamkan kebenaran ini untuk sampai kepada anak aku. Akhirnya anaknya di antara orang yang terawal masuk Islam pada waktu tersebut. Nabi SAW pun dilahirkan berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal, 11 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal. Pelbagai pendapat. Di bahagian kita Nusantara, kita berpegang dengan kalam Ibnu Ishaq yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Setelah Nabi SAW dilahirkan, kemudian dihantar pergi kepada Halimatus Sa'adiyah, berlaku beberapa perkara yang istimewa. Daripada kampung yang tumbuhan tidak keluarkan hasil, maka telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Binatang-binatang ternak mengeluarkan susu, keberkatan itu yang dinamakan keberkatan. Dan bagaimana keberkatan itu boleh datang daripada diri seseorang, melalui seseorang, dan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehinggalah dia berusia 6 tahun. Saya tak ceritakan bapa dia meninggal, mak dia meninggal. Setelah berusia 6 tahun, pembedahan dada yang pertama. Selepas belah dada yang pertama pada waktu tersebut, Halimatus Sa'diyah jadi takut, dipulangkan kembali kepada Abdul Muttalib dijaga. Abdul Muttalib pula wafat. Kemudian dijaga pula oleh Abu Talib pada waktu tersebut. Ketika berada di bawah penjagaan Abu Talib pada waktu tersebut, ada beberapa orang yang berada di sekitar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang ni amat istimewa. Siapakah mereka? Di sana ada beberapa orang, di antaranya Ummu Aiman. Ummu Aiman salah seorang perempuan yang Nabi SAW sebutkan dia, hiya ummi ba'dal ummi. Dialah ibu aku selepas ibu aku yang sebenar. Dialah yang mengasuh Nabi SAW selepas kewafatan mak kepada Nabi SAW. Dan apa berlaku selepas itu? Dan akhirnya Nabi SAW bekerja sebagaimana orang yang lain, menjadi seorang remaja, teringin nak melihat hiburan. Allah tutupkan dan Allah halang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak pernah menyembah berhala walaupun sekali. Beliau tidak pernah pun diberikan izin oleh Allah untuk mendengar perkara-perkara yang lara. Di antaranya kisah, siapa yang mendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi mendengar satu majlis walimatul urus yang di sana ada muzik, dan Allah tidurkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga 2 kali, dan akhirnya sehinggalah beliau dah jadi remaja dan orang yang dewasa, menjadi seorang yang amin, bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah, diambil bekerja, dan sehingga mendapat keuntungan yang banyak. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah rasa tertarik hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kejujuran dan amanah yang ada pada beliau. Dipinangkan Nabi SAW, maka berkahwinlah mereka pada waktu tersebut dan berlakulah peristiwa Nabi SAW ketika berusia 40 tahun. Sebab tu kita katakan usia 40 tahun ni amat penting. Bagaimana para nabi-nabi mereka diangkat menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Kenapa 40 tahun? 40 tahun tempoh kematangan bagi manusia. Tuan-tuan hari ni kalau berusia 40 tahun tak sedar diri, 40 tahun tak kenal masjid, 40 tahun tak kenal Quran, 40 tahun tak kenal majlis ilmu, maka kata Imam Al-Ghazali, takbir 4 kali kepada orang yang umur 40 tahun tu tadi, engkau dah mati. Sebab 40 tahun menunjukkan kedewasaan. Baik, maka dia nak larikan diri daripada hiruk pikuk perkara-perkara yang lara dilakukan oleh penduduk Mekah. Nabi SAW pun pergi berada di Gua Hira. Tetapi sebenarnya sebelum berada di Gua Hira telah datang beberapa tanda-tanda yang beliau akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi SAW, iaitu dia mendengar dan merasakan beberapa perasaan, yang daripada situlah dia naik berada di Gua Hira, disebut sebagai At-Tahannus. Apa dia At-Tahannus? At-Tahannus ini iaitu duduk berzlah, memikirkan tentang kebesaran Allah, mencari hakikat tentang kebenaran, sehinggalah bertemu dengan iaitu turunnya wahyu yang pertama pada waktu tersebut, iaitu surah Al-Alaq. Datang Jibril, kata Nabi SAW kepada aku. Nabi terkejut. Datang Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Kata jawab Nabi SAW, ma ana biqari. Sehingga 3 kali dipeluk dilepas, akhirnya diajarkan kepada Nabi SAW. Turunlah wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra. Baik, wahyu yang pertama ini menggambarkan satu benda yang amat besar kepada kita, iaitu Islam bermula dengan ilmu. Iqra, baca. Iqra, baca. Saya pernah bertanya pada ceramah saya pada minggu yang lepas. Saya tanya dialog Piramli, semua orang boleh jawab. Tanya cerita Doremi tahu, cerita Wahab Wahid Wahub tahu, cerita Masa-Masa Manis tahu, Madu 3 tahu. Bila ditanya siapa yang pernah khatam kitab sirah daripada A to Z, ada tak yang pernah khatam? Sila angkat tangan. Bukan khatam belajar, khatam baca. Cuba angkat tangan kat dalam ni.
Siapa yang pernah habis membaca kitab sirah daripada A to Z? Kalau ada betul minta tolong angkat tangan sebagai motivasi pada sahabat-sahabat kita yang lain. Ada tak ada? Ada kat depan. Baik, ada. Tak ada. Ya mungkin belajar dahulu di zaman sekolah, tapi baca atas sebab kerana kami nak tahu. Tak ada di antara kita. Itu menggambarkan bagaimana kita jauh dengan wahyu yang pertama ni pun kita dah fail. Saya baca satu kajian yang dibuat pada tahun 2005. Bukan 2020. 2005, satu kajian tentang pola pembacaan masyarakat dunia. Sahabat-sahabat tahu apa yang berlaku? Orang yang paling kuat membaca bukan orang Islam, bukan orang Malaysia, bukan orang Melaka, bukan orang Mekah dan Madinah. Orang yang paling kuat membaca adalah orang Jepun. Orang Jepun menghabiskan 1 tahun 20 buah buku, 10 buah ke 20 buah buku 1 tahun. Tempat kedua adalah orang-orang Eropah, yang mana mereka menghabiskan dalam sekitar 10 buah buku setahun. Kemudian bagaimana pula berlaku dengan kita? Di Malaysia, orang di Malaysia menghabiskan sekitar 1 buku 1 tahun. 1 tahun 1 buku, itu pun ada nota dia. Itu pun bukan buku, kebanyakannya adalah majalah pada tahun 2005. Lebih malang lagi pula kalau dia buat pula 2 kurungan, dia kata majalah mangga lagi jahanam. Okey, cuma dia tak tulis saja hak tu. Tapi itulah, orang Malaysia 1 tahun 1 buku. Dan yang paling menyedihkan, pada waktu tersebut ditulis orang Arab 1 tahun 2 muka surat. Orang Arab 1 tahun 2 muka surat. Kenapa jadi macam tu? Saya duduk di negara Arab, saya memang perasan kedai bukunya lebih banyak buku agama. Orang yang baca buku adalah orang yang belajar agama saja yang pergi ke kedai buku, yang beli buku, beli kitab. Orang-orang yang lain dia macam tak berminat. Sedangkan ayat pertama turun pun dah menunjukkan iqra, baca. Kita kan jangan kata baca yang lain, kitab sirah pun kita tak mampu baca. Jangankan kitab sirah, kita boleh hafal dialog cerita Azura A to Z, kita boleh ingat. Lagu dia kita boleh hafal. Dialog apa namanya Jamal Abdullah dengan Oji Madud. Oji Madud pun kita boleh tahu. Tu zaman-zaman abang-abang kami dululah ni. Boleh ingat benda tu. Tapi bila ditanya ada tak di antara kita yang menghafal walaupun satu hadis kat dalam tubuh badan dia, di antara kita ada yang tidak ada yang menghafal walaupun satu hadis. Tak kemalu kita. Surah pertama turun ni iqra dah, tapi kita tidak membudayakan budaya iqra. Saya cadang untuk part ini, saya cadang satu benda. Apakah benda dia? Iaitu saya mencadangkan untuk apa? Tuan-tuan pergi cari dekat kedai buku, satu buku tajuk dia bacalah. Tajuk iqra juga, bukan iqra batasa ba'aba, hak tu lain. Ni buku iqra dikarang oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tuan-tuan baca buku tu, dia tunjukkan satu buku yang memotivatkan kita bagaimana cara nak membaca, adab tata susila membaca, buku apa yang patut dibaca, bila nak start, macam mana nak start pembacaan laju, pembacaan perlahan. Ambil, belilah buku tu, nipis saja. Saya ingat saya boleh habiskan dalam tempoh masa 1 jam ke 2 jam untuk membaca. Cari dalam Shopee pun ada buku tersebut dan bacalah. Dan itu saya kira sebagai pembuka saya pada malam ni. Sebenarnya ada lagi selepas ni cerita apa yang berlaku selepas daripada turun daripada Gua Hira. Saya minta sahabat saya Ustaz Syazni untuk menyambung kembali. Sekarang ni tuan-tuan dengar dia punya suara berdentum-dentam kat dalam masjid ni. Kejap lagi saya membuka saja ni. Malam ni saya nak relax, nak bagi dia saja bercakap. Berapa minit dia nak ambil pun saya mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Baik. min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada pihak masjid di atas kesudian menjemput saya. Lepas tu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Al-Syekh Dr. Ustaz Najib, Tok Guru. Saya sebenarnya ketak ni sebenarnya.
gemuruh kita duduk sebelah Tok Guru kan. Masya Allah, tak sepatutnya saya duduk di sebelah ni. Dan minta izin lah Ustaz untuk kita berkongsi insya-Allah sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Kami hadir insya-Allah untuk berkongsi dengan tuan-tuan haji, puan-puan haji. Apa khabar tuan-tuan haji? Muka awak macam tu lapar ke apa? Kan? Baik. Macam Ustaz bagi tahu tadi, kita patut bersyukur kerana hari ini kita datang di sini. Kita datang ke sini untuk mendengar kisah Nabi SAW yang hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan kita datang ke sini. Kita datang sembahyang bukan sebab kita lebih baik daripada orang lain, tetapi kita datang sembahyang adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat panggilan Allahu Akbar, kita jawab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi perhatikan pada perkataan hayya 'alas salah. Kita akan jawab la haula wala. Seumpama kita angkat tangan, kita surrender di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, la haula wala quwata illa. Kita tiada daya upaya melainkan kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan haji? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memimpin kita untuk sama-sama kita mengenal manusia teragung ini. Kata Dayang Nur Faizah, lelaki teragung, kata Dayang Nur Faizah. Tuan-tuan haji kenal? Tak kenal? Masya Allah, ahli syurga ni. Tuan-tuan haji, sebab bagus orang yang macam ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadi seperti dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-7. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zahiratan minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiratan minal hayatid dunya, mereka kalau bab dunia memang mereka cukup pakar. Tarik sis semongko, dia kata. Kan pakar bab tu. Tak tahu tuan-tuan haji? Baik, alhamdulillah. Kalau yang tahu yang gelak tu mesti ada TikTok. Tuan-tuan haji, ya'lamuna zahiratan minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi bab akhirat mereka tak tahu apa-apa. Maka seperti kata Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Tok Guru saya bagi tahu tadi bahawa bagaimana ayat pertama yang turun, Iqra, bacalah. Maka eksplorasi pembacaan perlu kita lakukan. Kerana untuk orang yang menuntut ilmu, kata Allah, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat berapa darjat bagi dua golongan, yang beriman dan orang yang mendatangi ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang tersebut. Tuan-tuan haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, mari kita saksikan terlebih dahulu. Saya nak sambung kepada apa yang Ustaz kata dan sikit saya nak tambah tuan-tuan haji. Kalau kita saksikan sebenarnya untuk motivasi kepada kita bahawa kedatangan lelaki teragung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mustajab daripada doa seorang nabi dan seorang rasul. Tuan-tuan haji, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-127. Ayat ke-127, arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membina Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat ke-127, Allah arahkan Nabi Ibrahim berkolaborasi bersama Nabi Ismail untuk membina Kaabah. Ayat 128, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Apa Nabi Ibrahim minta? Rabbana arina manasikana, tunjukkan bagaimana cara ibadah kami. Ayat 129. That's point. Ini point yang kita akan bicarakan ketika mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tuan-tuan haji, Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Muhammad perbezaan dengan Nabi Isa alaihissalam lebih kurang 600 tahun begitu Ustaz kan? Lebih kurang begitu. Tuan-tuan haji, saya nak bagi tahu betapa kadang-kadang doa kita, jangan hari ni kita minta esok mustajab. Doa Nabi Ibrahim susu galunnya cukup panjang baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ba'ath fihim, ya Allah, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuskan fihim, di kalangan mereka. Kalau kita saksikan dalam sejarah para anbiya, para rasul, satu-satunya nabi yang dilahirkan di Kaabah di Mekah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Ini perbezaan sedikit daripada Iqra dengan Yatlu. Tala dengan Iqra, membaca dia membaca, tetapi hasil daripada Yatlu, tala, tilawatan. Yatlu ini yatlu alaihim ayati,
yang mana datangnya lelaki ini akan membacakan ayatmu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitab, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan akan mengajar, kata ulama tafsir, al-hikmah di sini maksudnya sunnah. Apa hasil pembacaan Quran dan sunnah? Kata Allah, wa yuzakkihim. Ini sepatut hasilnya. Hasil daripada pembacaan Quran, wa yuzakkihim, akan mensucikan hati mereka. Mari kita lihat muhasabah diri kita. Baca Quran, kita rasa suci tak hati kita? Orang yang beriman, surah Al-Anfal ayat kedua, Allah ceritakan orang yang beriman bila diperdengarkan ayat Allah, wujilat qulub, bergetar hati mereka. Kita bergetar tak hati tuan-tuan haji bila mendengar ayat Quran? Bergetar tak tuan-tuan haji? Hati mungkin tak bergetar, tapi kaki bergetar. Lagi-lagi kalau hari Jumaat imam baca surah Sejadah, yang kedua surah Al-Insan, bergetar kaki kita. Sebab lama sangat. Allahu Akbar. Betul tak tuan-tuan haji? Ini perbezaan kita dengan para sahabat Nabi SAW. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, yatlu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan hasilnya wa yuzakkihim, dapat mensucikan hati orang-orang yang membaca Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bila kita melihat kepada bila mana turunnya wahyu, selepas Iqra, kemudian turunnya wahyu untuk Nabi SAW berdakwah secara terbuka. Wa anzir ashirataka aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 214. Apa kata Allah? Muhammad, wa anzir, berilah peringatan ashirataka, kepada orang ashirataka, kaum keluargamu, kerabat, aqrabin, yang terdekat. Yang terdekat. Sebab tuan-tuan haji, seperti kata ustaz tadi, kalau kita melihat Jazirah Arab, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau kita melihat Jazirah Arab hari ini terpecah kepada 7 buah negara. Kita ada Arab Saudi, kemudian kita ada Emirat Arab Bersatu, kita ada Kuwait, kita ada Yaman, Oman dan sebagainya. Mari kita saksikan Jazirah Arab. Jazirah Arab, kalau kita lihat peta Arab, Jazirah Arab, di sebelah baratnya, di sebelah baratnya kita akan menyaksikan Laut Merah. Laut Merah ni tempat siapa yang kena keronyok kat Laut Merah ni? Firaun. Allah Subhanahu taala sebut dalam surah Yunus surah ke-10 ayat ke-90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan ketika mana wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahu Firaun wa junudu. Ketika mana kami menyelamatkan Bani Israel, ketika itu Firaun wa junudu, Firaun dan tentera dia mengejar. Kerana apa? Adwan, atas dasar pembusuhan, barian, atas dasar geram kepada Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Di sebelah barat. Balik sekiranya kita pergi ke belah utara, kita akan jumpa Syam, yang hari ini terpecah kepada 4 buah negara. Apa dia? Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Baik, kita pergi ke sebelah timur, kita akan jumpa Teluk Parsi. Di sebelah timur, Teluk Parsi. Maka seperti Ustaz bagi tahu tadi, Al-Fadhil Ustaz bagi tahu tadi, di sebelah barat Empire Rom menguasai, di sebelah timur Empire Parsi menguasai. Tuan-tuan haji, Teluk Parsi sebahagian besar daripada Iraq, di Syam, kemudian kecil di bahagian timur Jazirah Arab, kemudian kita akan menyaksikan Iran, dan di sebelah selatan Jazirah Arab kita akan jumpa Yaman dan Oman. Kenapa saya visualizationkan perkara ini? Supaya tuan-tuan haji akan nampak perjalanan Nabi SAW. Nabi Ibrahim, adakah dia penduduk Mekah tuan-tuan haji? Nabi Ibrahim dia migrasi. Dia asalnya daripada Iraq. Dia merupakan diutuskan untuk golongan Kaldaniyin, golongan Kaldan di Iraq. Daripada Kaldan, dalam Qasasul Anbiya, Ibn Katsir mengatakan Nabi Ibrahim daripada Kaldan Iraq. Boleh ke tuan-tuan haji? Okey lagi ke? Lapar dah? Kalau lapar, bawa nasi masuk dalam sambil dengar. Relax-relax je kita tuan haji. Baik, kemudian Nabi Ibrahim datang, kemudian Nabi Ibrahim berhijrah kan, dia pergi ke mana? Ke Palestin. Nabi Ibrahim pergi ke Palestin berdasarkan firman Allah surah Anbiya surah 21 ayat 71. Wa najainahu wa lutan, dan kami selamatkan dia, iaitu Nabi Ibrahim. Selamatkan daripada mana apa? Daripada ketika mana Nabi Ibrahim nak harrikuhu wansuru alihatakum. Ayat sebelum itu, ketika mana Namrud hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik tuan-tuan haji, maka Nabi Ibrahim pindah ke Palestin, kemudian berkahwin, kemudian dia pergi ke Mesir, dapat Hajar, dapat anak dan sebagainya. Kemudian dia bawa Ismail pergi ke Mekah. Ketika itu dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-37, tempat itu biwadin ghair zar'in, tempat yang kering kontang, yang tiada apa-apa. Dahsyatnya Hajar, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ketika mana Nabi Ibrahim nak pergi, isteri ni tanya, abang nak pergi mana bang?
Kan? Habib nak pergi mana? Abang nak pergi mana? Maka Nabi Ibrahim tak boleh jawab. Anak dia kecil lagi, sedih hatinya, tak boleh nak bergerak. Abang nak pergi mana bang? Tak jawab. Kali ketiga, ditanya lagi. Maka kata Hajar, ini didikan suami yang baik. Adakah ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi Ibrahim, ya. Maka kalau ini perintah Allah, pergilah. Ibu-ibu, kalau suami nak pergi tempat tinggalkan macam tu, boleh tuan ibu-ibu sekalian. Kan? Dengan dekat situ tak ada apa-apa, mungkin ibu-ibu akan kata, abang nak tinggalkan saya bang. Abang tengok sofa, tak ada astro, tak ada kerusi, tak ada katil, tak ada, macam tu je abang nak tinggalkan saya. Abang ni suami jenis apa bang? Abang kalau tak sayangkan saya, pulangkan saya kepada mak ayah saya bang. Mungkin kita akan cakap itu bagi, tetapi kalau kita lihat bagaimana didikan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lahir ketika itu Nabi Ismail dibesarkan. Kalau kita melihat dalam rahim makhtum, Arab ini terbahagi kepada 3 golongan. Al-Ba'idah, golongan yang dah pupus. Contohnya golongan kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat ke-6. Kan, wa amma adun, adapun kaum Ad fa uhliku, kami telah binasakan mereka birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang kencang. Kemudian antara kaum yang ada di situ, kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh, juga telah dihapuskan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita akan jumpa Arab Al-Aribah, ini Arab yang memang sebenarnya orang Arab. Mereka daripada Yaman datang ke Mekah. Mereka ini adalah kaum Jurhum yang minta tumpang kepada Nabi, kepada ibu Nabi Ismail alaihissalam. Boleh tak? Boleh tak? Dia kata, boleh tak nak tumpang, nak ambil air sikit kat sini, nak duduk kat sini. Lebih kurang begitulah. Tapi janganlah cari dalam kitab, cari ayat macam tu. Takkan jumpa. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kemudian berpindah pula kita kepada Arab Al-Musta'ribah. Daripada susu galur inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya boleh lagi Ustaz? Boleh, baik. Ustaz tengok tu macam tak benci. Okey, baik. Okey, Musta'ribah ini tuan-tuan haji, dan kalau kita menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan datang daripada generasi yang kaling-kaling, kerana keturunannya adalah antara kabinet menteri di Jazirah Arab, di Mekah, Hijaz, di Mekah. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau kita lihat kepada, sebab itulah ketika Abu Sufyan sebelum dia memeluk Islam, dia masih kafir, ketika mana dia berjumpa dengan Kaisar Romawi. Raja di Romawi dipanggil Kaisar. Kalau di Parsi dipanggil Kisra. Kalau di Mesir dipanggil Firaun. Kalau di Malaysia, raja lah. Okey, ibu-ibu, ayah sekalian, maka tanya Hercules, Raja Romawi ini kepada Abu Sufyan. Minta maaf, saya macam duduk tak apa ni sekarang. Dia tanya kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab keturunan Nabi kamu? Kata Abu Sufyan, huwa fina zu nasab. Nasab dia bukan kaling-kaling, kata Abu Sufyan. Maksudnya bukan calang-calang, dia punya nasab. Maka kata Hercules, dia kata kadzalika rasul tub'asu, yang mana fi nasabin qaumiha, demikianlah para rasul. Rom ini mereka memeluk agama Kristian. Mereka memeluk agama Kristian, bermakna mereka dah percaya bahawa memang akan datang seorang lelaki daripada tanah Arab yang bernama Ahmad, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat ke-6, yang mana kata Nabi Isa alaihissalam, wa idz qala Isa ibn Maryam, tak kala Isa berkata, ayat yang hujung sekali, kata Nabi Isa alaihissalam, min ba'di ismuhu Ahmad, yang mana akan datang seorang rasul selepas aku, namanya Ahmad. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, innali, sesungguhnya aku, asma'an, ada beberapa nama, antara Muhammad, wa Ahmad, wa Hashir, wa Aqib, Al-Mahi dan sebagainya. Itu nama-nama Nabi SAW. Dan kalau kita menyaksikan keturunan Nabi ini memang betul, bukan daripada keturunan yang calang-calang. 21 generasi daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian kita bagi Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir dan sebagainya, tuan-tuan haji, sampailah ke Nizar Ma'ad bin Adnan. 21 generasi ini bukan calang-calang, tuan-tuan haji. Yang mana Hashim bukan nama sebenar, ini stage name dia. Hashim ini bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Amru. Hashim ini siapa? Atuk Nabi SAW. Kenapa namanya Hashim? Kerana kerjanya adalah memecahkan roti. Li hashmaha khubza, untuk pecah-pecahkan roti. Maka dapatlah nama dia Hashim, tuan-tuan haji. Maka mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai orang-orang yang berkredibiliti, yang ada pangkat di Hijaz, di Mekah. Maka bila datang Nabi SAW, maka Nabi berada dalam kedudukan yang tersendiri.
Saksikan tuan-tuan haji. Adakala manusia datang daripada keturunan, mereka akan jaga kepentingan peribadi. Dia kata, kalau aku perjuangkan Islam, aku hilang pangkat dan segalanya. Orang benci aku. Saya pun hari ni kebetulan ramai sebab Ustaz Najib. Follower Ustaz Najib, bukan follower saya. Kata je masuk TV, saya rasa orang seorang pun tak kenal aku. Saya berani bersumpah, tak ada orang berkenal. Dia kata, mana masuk TV berbohong kot dia ni. Ya kan? So, jadi tuan-tuan haji, puan-puan haja. Tapi Nabi SAW tetap. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Namun berapa ramai tuan-tuan haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita merasakan Nabi itu rahmat. Ibu-ibu rasa tak Nabi itu rahmat? Rasa tak? Kenapa kita kata Nabi itu rahmat kepada kita? Kenapa kita rasa Nabi itu rahmat? Kerana dengan datangnya Nabi memberi maklum kepada kita what we can do, what we can't do that. Betul? Kata orang kampung saya. Nabi datang bagi tahu kepada kita apa engkau boleh buat, apa yang kau tak boleh buat. Kalau tak tuan-tuan haji, dengan keesaan Allah, dengan keagungan Allah, Allah boleh azab kita sesuka hati kerana kita hamba dia. Tetapi keadilan Allah, Allah utuskan seorang Rasul. Kata Allah dalam surah Sabah surah 34 ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan engkau Muhammad. Saya sampai pukul berapa kan nak berhenti? 2 minit lagi Ustaz, boleh Ustaz? Baik. Lepas ni bagi Ustaz Najib teruskan semua. Baik. Wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan engkau Muhammad illa kaffatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia. Kerana tuan-tuan haji, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutuskan untuk kaum mereka. Kata Nabi SAW, likullin nabiyyin, setiap para nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, diutuskan untuk kaum mereka. Tetapi Nabi SAW, kata Nabi SAW, wa bu'istu, tetapi aku telah diutuskan untuk kaffah, untuk seluruh manusia. Jadi tuan-tuan haji, jangan mengaku tuan-tuan haji adalah nabi untuk penduduk duyung. Sebab ada orang mengaku, dia kata orang Melayu tak ada nabi, orang Jawa tak ada nabi. Kata Nabi SAW, rupanya Nabi dah predict. Ada ramalan dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi. Kata Nabi, innahu sayakunu mi ummati, sesungguhnya akan datang di kalangan umatku thalathun kazzabun, 30 orang, kulluhum, kesemua mereka, yaz'amu annahu nabiyyun, mereka mendakwa mereka nabi, wa ana khatimun nabi, dan aku adalah penutup kepada segala nabi, la nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-40, makana Muhammad aba ahada min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabi, dia penutup kepada segala nabi. Tuan-tuan haji, bagaimana ketika mana Nabi diutuskan, Nabi menerima cercaan, apa yang mereka tuduh kepada Nabi SAW untuk menjatuhkan credibility. Ini kita panggil sebagai assassination character, pembunuhan karakter ke atas Nabi supaya orang tak ikut Nabi. Apa yang mereka tuduh Nabi? Selepas ni kita sambung. Baik, silakan Ustaz. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Makasih pada Ustaz Syazni, masya-Allah tu saya kata sekali dia berdentum ni boleh bergegar Masjid Al-Wahhab ni. Sebab tu saya bawa dia. Baik. Saya terpandang beberapa benda yang tadi saya tak sempat nak sebut. Antaranya sahabat kita daripada PLD. Kalau kita tak duduk dalam masjid, saya dah suruh tepuk tangan dah kat dia orang ni. Bukan tepuk tangan tanda sokongan. Mereka adalah anak-anak muda daripada Duyung yang masya-Allah dipimpin oleh seorang cikgu yang kami panggil teacher dekat dia. Bersungguh-sungguh nak membawa anak-anak muda di sekitar Duyung ini kepada melakukan benda-benda yang bermanfaat untuk masyarakat. Dia orang buat apa namanya sumbangan untuk kapan, untuk keranda, urusan jenazah, bantuan-bantuan pada penduduk setempat, majlis korban. Secara tak langsung mereka juga membantu beberapa aktiviti-aktiviti masjid, sehinggalah untuk program malam ni saya kira mereka juga terlibat. Dan sebelum-sebelum ini pun majlis PLD di antara
anak-anak muda di sekitar duyung yang terlibat. Maka saya ucapkan syabas, sebenarnya itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Sungguh kalau kita katakan kita cinta dekat Nabi, inilah sebenarnya cinta. Cinta bukan sekadar diungkap dengan kata-kata, tetapi cinta itu adalah apa yang diperbuatkan. Hubbuka li syai' ta'abbudahu. Cinta kamu kepada sesuatu menjadikan kamu memperhambakan diri untuk yang dicintai itu tadi. Kita kasih dekat Nabi, semua orang boleh cakap. Kita sayang dekat Nabi, kita lekatkan stiker dekat kereta, itu semua orang boleh buat. Tetapi untuk nak menzahirkan dalam bentuk perbuatan, itulah yang sukar untuk dilakukan, dan syabas kepada anak-anak muda. Dan kebetulan saya nak ceritakan cerita yang selepas daripada ini adalah berkaitan di antara orang-orang yang terawal masuk Islam. Baik, saya kira semua ibu-ibu, ayah-ayah, bahkan adik-adik dan abang-abang yang ada mengetahui tentang di antara orang yang terawal masuk Islam. Orang yang terawal masuk Islam ni lelaki ke perempuan? Laki ke perempuan, ibu-ibu kita? Perempuan. Yang terawal masuk Islam adalah perempuan. Sebab tu ni cabaran bagi suami-suami. Ada suami yang datang mengeluh isterinya begitu dan begini, maka kita dapati bagaimana Nabi SAW memulakan dakwahnya yang pertama adalah kepada teman sebantalnya, iaitu isterinya. Perempuan yang pertama masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah setelah Nabi SAW turun daripada Gua Hira. Zammiluni, zammiluni, dassiruni, dassiruni, selimutkan aku, wahai isteriku. Dan ditenangkan seorang isteri yang menenangkan suami. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah menenangkan suami dia. Bayangkan tengok, kita balik daripada masjid, kita beritahu kat isteri kita jumpa hantu. Kita tak menjerit, isteri kita yang menjeritnya. Tapi tidak Sayyidatuna Khadijah. Nabi kata aku jumpa malaikat. Relax saja dia tenangkan suami dia pada waktu tersebut. Akhirnya dia pertama menyahut seruan dakwah. Orang kedua masuk Islam, siapa dia? Kanak-kanak, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, seorang budak yang Nabi SAW jaga. Tuan-tuan, jangan lupa kita kat rumah ada anak-anak. Walaupun kita duk datang ke masjid, tapi ingat anak-anak kita perlu didakwahkan. Berapa ramai di antara kita yang datang ke masjid lupa pada anak, sedangkan Nabi SAW pesan, murru auladakum bis-salah fis sabi'ah, perintahkan anak-anak kalian tu solat waktu umur 7 tahun. Fadribuhum fil ashrah, pukul waktu usia 10 tahun. Kadang kita masya-Allah solat sunatnya, puasa sunatnya, datang ke masjidnya, majlis ilmu, tapi kita lupa pada anak-anak kita. Doakan mereka, bimbing mereka juga untuk kenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi SAW buat. Orang yang ketiga adalah sahabat. Tuan-tuan, isteri dah, anak pun dah, budak kecil pun dah, orang yang duduk dalam rumah. Kerana Ali walaupun bukan anak, tapi Nabi bela dia duduk dalam rumah Nabi. Baik, yang ketiga siapa dia? Sahabat. Ramai orang yang dia buat baik tapi lupa pada sahabat. Kalau siapa cek video saya pagi tadi, kita orang buat live, tajuk berkaitan tentang sahabat. Sahabat mana yang kita nak kena cari? Cari sahabat yang bila dia buat satu benda ni menjadikan kita ingat pada akhirat. Bila dia bercakap, dia bawa kita ni kepada ingat kepada Allah, itu sahabat yang betul. Tuan-tuan, bila mana kita baik, maka kita nak semua orang jadi baik. Bila kita nak orang jadi baik, orang yang kita kena mulakan, ibda' binafsik summa liman ta'un. Mulakan dengan diri kita, kemudian siapa yang ada di sekitar kita. Siapa dia lagi kalau bukan sahabat? Ada seorang anak muda di Mesir datang bertemu dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata, Syekh, zaman hari ini zaman rosak lah Syekh. Sana sini kelab malam, orang main judi, orang tak semayang. Ni dia kata dekat kawasan kita ni, Kahirah ni, banyak kelab malam. Aku rasa aku nak pergi letak bom letup bagi mati semua yang duduk dalam kelab malam ni. Semangat, bukan? Baik. Apa buat? Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Dia kata, kalau kau letupkan bom, dia orang mati, rasa-rasa engkau dia orang ni masuk syurga ke neraka? Dia kata memang dah ahli neraka dah. Masuk neraka lah. Maknanya kalau kau nakkan mereka masuk neraka, agak-agak apa beza di antara engkau dengan setan? Oh, ditanyanya soalan macam tu. Kata budak tersebut, barulah dia tersedar pada waktu itu, rupa-rupanya tindakan dia salah. Sahabat-sahabat bawa kawan-kawan kita. Saya kadang-kala waktu saya mengajar, baca ayat tentang hari kiamat, baca tentang hadis-hadis Nabi, yang ada kat depan ni satu sudut kita rasa seronok pasal ada orang yang suka teruja untuk belajar agama. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang tak pernah datang ke masjid? Tuan-tuan tahu apa yang PLD ni buat?
Dia orang buat kelas. Dia kumpulkan budak-budak muda hak tak kenal Quran ni, tak boleh baca Quran. Heret dia orang ni datang belajar. Tak nak datang ke masjid. Mulakan daripada rumah sampailah mereka berani datang ke masjid. Kita boleh buat macam tu, kita tak boleh buat. Ya, kita senang untuk berselawat, semua orang boleh berselawat. Nak berzanji, semua orang boleh berzanji. Sebab tu kita katakan, kalau cinta, katakan cinta, kita mau ikut sungguh apa yang Nabi SAW buat. Antaranya, mereka buat kelas pengajian Al-Quran. Pasal kesian ni dekat sahabat ni. Ada sahabat yang tak boleh baca Al-Quran langsung. Begitulah Nabi SAW ni, Nabi Rahmah, Nabi Rahmat. Dia pandang umat dia dengan kasih sayang. Dia tak nak mereka masuk neraka. Boleh saja dia katakan ketika peristiwa Taif, waktu malaikat datang jumpa Nabi SAW. Apa kata malaikat? Dia kata, Muhammad, ni malaikat-malaikat yang jaga gunung ni tunggu kau cakap ya saja. Kau cakap ya, dia orang angkat bukit, hampapkan ke atas orang-orang Taif yang halang dakwah Nabi, yang baling Nabi dengan batu. Kalau engkau nak, kami boleh jadikan bumi yang mereka duduk, kami angkat, kami benamkan mereka macam mana kaum Nabi Allah Lut. Tapi perkataan yang keluar daripada mulut Nabi SAW, Nabi yang rahmah ini, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum aku, sesungguhnya mereka tak tahu. Kesian sahabat-sahabat kita. Kita yang dah solat, yang dah kenal agama, yang dah kenal Nabi, yang dah kenal masjid, tapi ramai di luar sana yang belum kenal. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Ini semua adalah kerja dan tugas kita. Boleh saja Nabi SAW selepas turun daripada Gua Hira duduk lenggang kangkung dekat rumah. Dah dapat dah jawatan Nabi. Macam kita dapat jawatan. Jawatan yang kita dapat, baik pengurusi masjid, baik imam, baik ustaz, baik pendakwah, baik apa saja jawapan kita, kita takkan terlepas daripada ditanya tentang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita pergi dekat hari akhirat ni, Allah akan kata, yauma yafirul mar'u min aqih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari orang akan lari daripada, first kali, yauma yafirul mar'u min aqih, dia akan lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abih, mak bapak dia. Wa sahibatihi, sahabat-sahabat dia. Wa banih, anak-anak. Ada tak perkataan sahabat? Ada tak perkataan anak? Ada tak perkataan saudara? Ada tak perkataan bapak? Ini semua benda yang dipertanggungjawabkan ke atas kita dan akan ditanya di akhirat. Kita akan lari, takut dipertanggungjawabkan. Waktu tuan-tuan, kita nak sebagaimana Nabi buat. So, Ali masuk Islam. Selepas Ali, sahabat yang paling akrab, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni beza umur 2 tahun dengan Nabi. Baik, ada orang bila kita tanya, siapa di kalangan orang tua yang masuk Islam? Dia orang kata Abu Bakar. Waktu tu tak tua mana lagi. Abu Bakar beza usia 2 tahun, 42 tahun. Dia kawan dengan Nabi sebelum Islam dan dia juga menjadi sahabat selepas Islam. Khairuhum fil jahiliyah, khairuhum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik orang ketika zaman jahiliyah, dia akan jadi orang yang terbaik bila dia masuk Islam sekiranya dia faham. Dia yang datang kepada Nabi SAW, Nabi ceritakan, terus tak tanya banyak, aku join. Isi borang terus tuan-tuan, tak tanya banyak dah. Waktu tu juga dah baik, dah selesai Abu Bakar. Pergi pula kepada orang yang seterusnya. Abu Bakar ni dia orang power. Lepas daripada Abu Bakar ni lah masuk Islam orang yang lain. Tapi lepas daripada tu masih lagi dalam rumah siapa dia? Seorang hamba yang bernama Zaid bin Harisah. Tuan-tuan, kisah Zaid ni satu kisah yang amat menarik. Sebab tu saya setiap kali saya cerita bab sirah ke apa, saya mesti cerita pasal sahabat. Bahkan disebut di sana satu kalam yang saya ingat, iaitu kalaulah Nabi SAW tidak dibekalkan apa-apa mukjizat pun, cukup sahabat-sahabatnya adalah mukjizat. Tuan-tuan, bukan senang nak jinakkan Arab ni. Arab Mekah. Arab Mekah ni kiri kanan dia batu. Macam tuan-tuan pergi tengok dekat Mekah tu, macam itulah orang dia. Driver bas 20 tahun kerja kat Mekah, tanya syuq barak ya muallim, alhamdulillah ana bi khair. Kam sana anta hina? Berapa tahun dah duduk kat Mekah ni? Dia kata 20 sanah ya. Dia kata 20 tahun dah aku duduk kat Mekah. Syura'yaka ani Makawiyin. Apa pendapat engkau orang Mekah? Dia kata hajar, qalbul hajar, hati batu. Daripada dulu sampai ke hari ni orang ni pembawaan dia orang yang hati batu. Pasal duduk kawasan memang kawasan berbatu. Orangnya macam tu. Tuan-tuan ingat senang ke? Contohnya saya datang nak ceramah kat tuan-tuan malam ni, tuan-tuan campak dengan selipar dekat saya, tak tunggu dah cabut saya balik, tunggu bapak lagi orang kata. Tapi Nabi SAW tak berlaku pada waktu tersebut. Maka di antara yang terawal adalah Zaid bin Harisah juga. Zaid bin Harisah ni, dia ni hamba.
Hamba yang diberikan kepada Khadijah, Khadijah serahkan pada Nabi, tapi Nabi merdekakan dia. Tak mau merdeka ni. Akhir sekali datang bapa dia tuntut daripada Nabi SAW dengan bayaran. Bapa dia masih wujud lagi. Harisah ni masih wujud. Datang bapa dia ni datang, dia kata, wahai Muhammad, boleh tak bagi balik anak aku ni? Anak dia ni ditawan, akhirnya anak dia dijual di pasar, akhirnya dapat dekat Nabi. Jadi dia datang nak ambil balik Zaid bin Harisah. Nabi berikan tanpa bayaran, tapi Nabi kata, tanya dia lah. Tanya si empunya badan. Dia nak ke tak nak balik kat engkau? Bila ditanya kepada Zaid bin Harisah, bapa dia tanya, dia kata dia tak nak balik kepada bapa dia, dia nak duduk dengan Nabi SAW. Tuan-tuan tahu apa status dia pada diri Nabi SAW? Nabi kata, huwa hubbi, dia adalah cintaku. Tuan-tuan, cintaku. Nabi sayang dekat dia. Nabi kata dia adalah kekasih aku, dia adalah kesayangan aku. Siapa dia ni? Zaid bin Harisah. Siapa dia? Dia ni kulit hitam. Pasal apa yang Nabi boleh kasih dekat dia? Pasal dia kasih dekat Nabi. Maknanya hari ni kalau kita nak ambil topik kita duk bincang pada malam ni, engkau yang aku cintai ke? Tak kenal maka tak cinta ke? Kalau cinta katakan cinta ke? Inilah bukti dia bagaimana seorang yang mencintai seseorang. Zaid bin Harisah ni cinta yang sungguh-sungguh, sampaikan ke tahap bapa dia panggil dia bawa duit nak bebaskan dia, dia tak nak bebas. Sebab apa? Sebab kerana teramat kasih kepada Nabi SAW. Pasal apa kasih sangat ni dekat Nabi ni? Apa istimewa? Sedangkan pada waktu tu dia tak kenal pun yang Nabi SAW adalah seorang Nabi, tapi pembawaan dia datang dalam bentuk akhlak yang terpuji. Akhlak inilah yang menarik perhatian orang. Sebab tu kalau kita tengok, kita katakan Masya Allah. Sehingga kan ditanya kepada Ibnu Mas'ud cerita, tak ada orang pun kalau first time dia jumpa Nabi SAW, dia tak tertarik. Orang tu adalah orang yang amat pelik. So saya nak ceritakan geng-geng yang terawal. Zaid bin Harisah masuk Islam pada waktu tersebut. Dia adalah kekasih Nabi SAW. Nabi sayang dekat dia, Nabi sayang dekat Ummu Aiman. Ummu Aiman pun duduk dalam rumah Nabi juga. Ummu Aiman inilah yang bela Nabi selepas mak Nabi wafat. Ummu Aiman inilah yang jaga selepas bapa Nabi wafat. Ummu Aiman juga yang jaga Nabi SAW selepas diserahkan kembali daripada Halimatus Sa'diyah. Masih lagi Ummu Aiman berkhidmat. Dua-dua orang hitam. Ummu Aiman hitam, Zaid bin Harisah hitam. Dua hitam ini dikahwinkan. Nabi kahwinkan mereka berdua. Lahirlah seorang lagi budak hitam, nama dia Usamah bin Zaid. Kalau kita tanya pada kita ni, dalam rumah Nabi ni ada siapa? Sebab kita tak ambil tahu. Tapi kalau tuan-tuan ambil tahu, tuan-tuan baca. Sebab tu saya kata, bacalah seronok. Saya kalau boleh nak cerita satu buku ni kat tuan-tuan ni. Buku kat depan saya ni, buku nota ringkas lah tentang sirah. Saya jadikan sebagai panduan. Buku ni saya khatam waktu usia 18 tahun. Pergi menadah dengan guru kami. Dia pun dah meninggal dunia, tapi dia orang Malaysia. Saya baca sebab waktu tu tak apa nak pandai bahasa Arab. Baca buku bahasa Arab di hadapan dia, belajar lebih kurang beberapa bulan kami khatam kitab ni, dan saya ingat saya khatam dah beberapa kali kitab ni. Baik. Jadi cerita dia, apa berlaku pada waktu tersebut, bagaimana kita lihat dikahwinkan dua, lahir seorang budak hitam nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni pula Nabi kata ada orang pernah mencela Usamah. Nabi kata siapa yang mencela Usamah, dia telah mencela kekasih aku. Siapa yang mencela kekasih aku, maka seakan-akan dia mencela aku. Huwa hubbi ibnu hubbi, dia adalah kekasih aku, anak pada kekasih aku, dan juga dia orang yang paling aku sayang. Tuan-tuan, Nabi sayang dekat dia pasal mereka ni sayang sungguh-sungguh dekat Nabi SAW. Sebab tu perlu bagi kita ni untuk menzahirkan perasaan kasih dan sayang supaya kita dikasihi juga oleh Nabi SAW. Baik, kemudian orang yang seterusnya selepas Zaid, siapa dia lagi? Selepas daripada tu ada beberapa orang yang saya nak sebutkan, tertarik dan menariknya mereka adalah di kalangan orang muda. Okey, saya sebutkan di sini beberapa nama. Di antara yang masuk Islam adalah Osman bin Affan. Osman bukan orang tua, tuan-tuan. Osman bukan orang tua. Osman adalah budak muda. Osman masuk Islam, dan juga Zubair bin Al-Awwam masuk Islam ketika usia mereka 14 tahun. 14 tahun, tingkatan 2 waktu tersebut mereka masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 22 tahun usia dia. Kemudian Talhah bin Ubaidillah masuk Islam 15 tahun usia dia. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam 17 tahun usia dia. Semua belasan tahun belakang ni yang masuk Islam. Sebab tu nak gambarkan pada kita penting orang-orang muda ni untuk tertarik kepada Islam. Dan penting, mana-mana masjid kalau tak ada orang muda dalam masjid tu, kita gagal dalam berdakwah.
Alhamdulillah malam ni kita nampak juga ada orang-orang muda. Orang-orang muda kita lihat ada juga. Kalau tak ada langsung orang muda, dakwah kita gagal, kita tidak mengikuti piawaian bagaimana Nabi SAW berdakwah pada waktu tersebut. Baik, berlakulah seterusnya. Apa berlaku? Iaitu Nabi SAW start dakwah. Bila start dakwah ni, biasalah. Nama pun dakwah. Dakwah Nabi ni ada beberapa, 3 benda tugas Nabi. Inna arsalnaka syahidan. Kami utuskan engkau wahai Muhammad syahidan, menjadi saksi pada manusia. Wa mubasysyiran, pembawa kabar gembira. Wa nazira, pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira tak ada masalah. Jadi saksi tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya nazira, pemberi peringatan. Beri peringatan ni yang masalah. Saya dikutuk dan dikecam sebab satu isu saja. Pagi tadi di tazkirah Jumaat pun ada orang yang tarik muka. Saya kata, tuan-tuan, saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak sambut, perlu sangat kadang-kadang kita sambut Maulidur Rasul, nak menzahirkan perasaan kasih dan sayang, tak ada masalah. Saya kata Nabi SAW ni, dia tak tinggalkan capal untuk kita letak ke atas kepala, dia tak tinggalkan rumah untuk kita pergi cari, dia tak tinggalkan pedang, rambut, yang lain-lain ni untuk kita pergi ambil benda tu, pergi tengok ramai-ramai pergi duduk menangis depan benda tu. Bukan, tuan-tuan. Dia tinggalkan kita 2 benda saja. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu min ba'di. Kalau kamu pegang dengan 2 benda ni, kamu takkan sesat. Al-Quran dan sunnahku. Tapi kita kadang-kadang hak Al-Quran kita tak peduli, hak sunnah kita tak peduli. Tadi kita dah tanya dah soalan, siapa yang dah baca dah sirah A to Z? Tak ada yang jawab. Kita tanya lagi soalan, siapa di antara kita yang hafal? Bukan 10 hadis, bukan 20 hadis, bukan 40 hadis. 1 hadis saja kita tanya. Kalau kot-kot ada yang hafal. Kita tak juga. Kat mana kita nak kata kita cinta dekat Nabi SAW? Kalau cinta, katakan cinta dan buktikan yang kita bercinta. Pagi tadi juga saya cabar anak murid dalam kelas saya kata, kita dah baca hadis ni, minta kalau betul sungguh-sungguh kita sayang, kita akan hafal perkataan tersebut. Sayang kita ni diterjemahkan dengan perbuatan, tapi kita tak mampu nak terjemah. Dan inilah kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Nabi SAW dia boleh terima excuse kita besok ke hari akhirat dengan amalan-amalan yang kita buat selama ni. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, start dakwah. Bila berdakwah, first kali Nabi berdakwah kat mana tempat? Siapa nak jawab? First kali Nabi SAW berdakwah tu kat mana? Ada orang kata kat atas Bukit Safa, bukan. Sebenarnya sebelum atas Bukit Safa dia buat satu majlis. Siapa baca dalam kitab sirah, Nabi buat majlis, dia panggil adik-beradik dia semua datang. Adik-beradik dia di kalangan Abu Jahal, adik-beradik, Abu Lahab, adik-beradik, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, semua ni adik-beradik belakang ni. Dia buat jamuan di rumah dia, dia panggil. Tuan-tuan jangan main-main dengan jamuan. Jangan mencela orang yang buat jamuan ni. Kita lepas ni ada jamuan, cuma balik makan kat rumah. Ni bukan saja-saja buat jamuan ni, ni pun dakwah juga. Jangan hampa main malam ni, esok hampa tak main, hampa memang kena. Baik, sebab tu jamuan ni sebagai tarikan, sebagai muqaddimah kita katakan nak berdakwah, panggil. Nabi SAW pun cerita sikit saja. Abu Jahal dah melenting, Abu Lahab dah melenting. Baik, tak apa, Nabi diam. Tak boleh bercakap sebab waktu tu sebab starting ni jangan duk melawan. Jangan duk melawan sangat, relax. Besoknya Nabi SAW naik bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dah selesai Nabi buat, berikan peringatan pada kaum kerabat. Kemudian wa a'rid 'anil jahilin, wa'mur, Nabi Allah perintahkan Nabi wasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, kan. Turun saja ayat tu, Nabi terus pergi berdakwah di hadapan Mekah. Naik ke atas bukit, panggil mereka. First kali kena tabballaka ya Muhammad sa'iril yawm, celaka engkau wahai Muhammad. Dah kena celaka dah. Lepas kena celaka, bermulalah berlaku penentangan demi penentangan waktu tersebut, sehingga darah pertama di dalam Islam mula mengalir. Darah siapa yang mula-mula mengalir? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada peringkat permulaan mereka solat 2 waktu. Mereka solat pagi dan juga petang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang solat, datang gen musyrikin Mekah mengganggu dia, maka berlakulah keadaan akhirnya dia telah dipukul dengan satu tulang unta di atas belakang dia, mengalir darah dia, dan sehingga berlakulah syahid-syahid yang terawal, di antaranya keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir iaitu Yasir bapa dia dan mak dia yang bernama Sumayyah disula daripada bawah dengan besi yang panas.
Nabi SAW tengok keadaan yang menyedihkan, sampaikan Nabi SAW berkata, sabran ya ahli Yasir, bersabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya balasan kamu adalah syurga. Syahid 2 orang ni, datang pula Yasir. Yasir kenapa? Yasir, satu besi panah ni diletakkan pada paha dia, dicucuk, keluar daripada Islam ataupun engkau akan mati saat ni. Sebutkan kalimah kufur, akhirnya dia kata aku keluar daripada Islam. Habis saja dilepaskan, dia berlari jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah kufur ya Rasulullah. Nabi kata, macam mana dengan hati? Hati aku tetap tenang dengan Islam. Nabi kata, tidak, engkau tidak kufur pada waktu tersebut. Tak sabar dia kata, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, kenapa tak minta pertolongan Allah pada kita? Ala tad'u lana, kenapalah tak berdoa pada Allah untuk kita? Kami dah tak tahan sangat dah ni. Zinnirah Ar-Rumiyah, seorang perempuan, hamba kepada Abu Jahal. Hamba kepada Abu Jahal, apa yang dia buat? Dia diseret pergi kat tengah padang pasir. Sampai kat tengah padang pasir, dia diazab dengan azab yang berat. Dia ambil 2 batang kayu, dicucuk kedua belah mata dia sampai buta. Tuan-tuan, Zinnirah Ar-Rumiyah. Zinnirah, sehingga kan dia berkata, Rabbi qadirun ala raddi basari, minta kembali balik kepada agama asal, aku takkan kembali. Bagaimana sukarnya dan susahnya mereka pada waktu tersebut. Bilal bin Rabah sama juga, yang disebut hanyalah ahad Allah yang satu. Kentalnya iman yang ada pada mereka pada zaman tersebut, pada zaman yang terawal. Dan itulah yang kita katakan sebagai keyakinan iman yang teramat tinggi. Selepas habis zaman tu tak habis, tahun keempat, tahun kelima kenabian 40 orang ke 50 orang Islam yang terawal. Makin dahsyat, akhirnya menyebabkan hijrah yang pertama berlaku pergi ke Habsyah pada waktu tersebut. Kemudian apa berlaku? Tentangan makin dahsyat lagi. Nabi SAW melihat Mekah seolah-olah macam tak ada harapan. Nabi dah bukan stres, Nabi sedih. Bila Nabi SAW sedih, berlaku pula Abu Talib mati. Kemudian Khadijah pula meninggal dunia. Akhirnya Nabi teramat sedih. Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Pergi ke Taif, kena lontar dengan batu pula. Bila kena lontar dengan batu, waktu tu Nabi dah jadi down. Kenapa Nabi jadi down? Tuan-tuan, kita manusia, kita bukan malaikat. Termasuk Nabi SAW, ada kala dia terasa sedih. Buktinya disebut di dalam doa yang Nabi SAW doakan selepas keluar daripada Taif. Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati, ya Allah, aku nak mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku pada waktu tersebut. Allah bantu Nabi dengan kuat. Alam nashrah laka sadrak, Muhammad, bukankah kami lapangkan dada engkau? Akhirnya Allah berikan satu anugerah Isra dan Mi'raj. Dia angkat Nabi naik ke atas, kemudian diberikan solat. Maka solat itu adalah penyembuh bagi sebarang kesedihan yang ada pada jiwa. Allah datangkan solat 5 waktu. Sebab tu disebut di sana, innal insana khuliqa halu'a, manusia ni kami jadikan keluh kesah. Iza massahu syarru jazua, bila kami timpakan yang susah, dia akan keluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a, bila kami berikan kebaikan, dia akan jadi kedekut. Illal musallin, melainkan orang yang bersolat. Solat adalah penyembuh, dan solat itu pengikat di antara kita dengan Allah. Solat itu yang menjadikan kekuatan asasi bagi umat Islam pada waktu tersebut. Datang syariat solat, sehinggalah sampai kepada tahap iaitu berlakulah peristiwa hijrah Nabi SAW. Itu yang saya ringkaskan sekadar apa yang saya sebutkan. InsyaAllah kita akan saya sambung kembali dengan sahabat saya Ustaz Syazmi. Falyatafaddal mashkura. Baik, tadi kita dah dengar berkaitan kisah yang Ustaz cuba bawakan, dan kita cukup tertarik bagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mana memperlihatkan betapa kehebatan Nabi SAW dalam menyayangi hamba-Nya. Tuan-tuan haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Sebab itu tuan-tuan haji, tadi kita dah melihat satu sudut. Ada 2 sudut yang kita akan melihat. Satu sudut bagaimana rintangan, cobaan, dugaan. Kata Allah, ahasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu cukup sudah beriman? Wa hum la yuftanun, sedang kamu tidak diuji. Satu persepsi kita melihat bagaimana orang Islam mereka diuji bersama dengan Nabi SAW. Dan mari kita lihat bagaimana apa yang Rasulullah SAW terima daripada puak-puak musyrikin Mekah ini. Ibu-ibu,
Ayah-ayah sekalian, Nabi SAW macam-macam ancaman yang Nabi kena. Mereka tuduh Nabi macam-macam, tuan-tuan haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-6. Apa kata mereka kepada Nabi SAW? Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi zikru innaka lamajnun. Mereka tuduh Nabi sebagai orang gila. Mereka tuduh Nabi SAW sebagai orang yang ahli sihir, yang pembohong. Dalam surah Sad, surah ke-38 ayat ke-4. Apa kata mereka kepada Nabi SAW? Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka merasa hairan kenapa datangnya manusia seperti mereka. Wa ajibu, ketika mana datang orang itu seperti mereka, kenapa manusia? Dan waqalu, dan mereka mengatakan haza sahirun kazzab. Ni lelaki ni sahirun kazzab. Dia ni sahir, ahli sihir, kazzab, pembohong. Mereka tuduh Nabi SAW, Nabi ayat yang dibaca pada setiap pagi, pada setiap malam, dia kata itu adalah cerita-cerita dongeng. Itu adalah cerita-cerita rekaan. Sedangkan mereka yang bongok, diorang tak faham, tuan-tuan haji. Diorang tak perasan, diorang yang tak tahu. Tetapi mereka tuduh ayat ini direka cipta oleh Nabi SAW. Surah Furqan, surah ke-25 ayat ke-5. Waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka katakan asatirul awwalin, ini cerita-cerita yang direka, cerita-cerita dongeng. Iktatabaha, Muhammad minta orang tulis. Fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, kemudian dibaca pada setiap pagi dan pada setiap petang. Mereka tuduh Nabi SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau kita menyaksikan perangai mereka, kita perlu melihat sirah. Orang kata sejarah jangan dikenang, kan? Tetapi sejarah sirah Nabi perlu dikenang supaya kita memperhatikan diri kita. Kita tak termasuk dalam golongan Abu Lahab moden. Kita tidak menjadi seperti Abu Jahal moden. Walaupun Firaun telah mati, tetapi Firaun hidup dalam nyawa-nyawa manusia yang lain dalam bentuk fizik yang berbeza. Ibu-ibu, ayah sekalian, sebab itu kita perlu melihat sirah supaya kita tak termasuk dalam golongan-golongan yang begini. Ketika mana Nabi SAW mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka meletakkan beberapa requirement kepada Nabi SAW. Mereka kata, kalau nak kami beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra. Ibu-ibu, ayah sekalian, minta maaf lah, saya cakap laju sikit. Saya kalau cakap pelan-pelan, saya penat. Saya cuba nak tiru macam Ustaz Rajib, itu tak boleh ya. Saya kalau saya cakap pelan-pelan kan, saya penat. Saya pengsan kat sini. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau kita melihat dalam surah Al-Isra, surah ke-17, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat ke-90. Kata mereka, wa qalu lan nu'minu laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Requirement pertama, mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW, wa qalu lan nu'minu laka. Kami sesekali tidak akan beriman kepadamu. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Sehingga kau nampakkan di hadapan mata kepala kami minal ardi yanbu'a, terpecik air depan mata kami, baru kami akan beriman. Au takuna laka jannatun, ataupun engkau ada jannatun, kamu ada tanaman, min nakhil wa inab, daripada nakhil wa inab dan anggur, kemudian mengalir di antara kebun itu, khilalaha tafjira, mengalir air sungai yang mengalir di antara kebun-kebun. Requirement kedua, mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ataupun yang ketiga lagi dahsyat, autus kita sama kama za'amta alaina kisafa, ataupun kau hempapkan atas kami langit berkeping-keping atas kepala kami seperti mana dakwaan kamu. Kau kata kalau kami tak beriman, kami kena bala kan? Kau hempap atas kepala kami. Ketiga. Keempat, mereka minta auta'tiya billahi wal malaikati saf'a qabila, ataupun kau datangkan Allah dan para malaikat depan mata kami, kami nak tengok. Dahsyat tak dahsyat? Mereka minta yang kelima, au yakuna laka baitun min zukhruf, ataupun engkau ada rumah yang dibuat daripada emas. Siapa engkau nak cakap? Ustaz kerja apa ustaz? Ustaz nak cakap. Ustaz kaya ke nak cakap tegur saya? Kenapa ustaz nak tegur saya? Ustaz ada emas nak tegur saya? Sama tak tuan-tuan haji sikap begini? Seperti mana iblis ketika diminta sujud, qala wa idza qala ma mana'aka la tasjuda iz amartuk, kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam saat disuruh? Dia kata I better than him, ana khairu minhu, aku lebih bagus daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan daripada api sedang dia dicipta daripada tanah. Ayat mana yang bagi tahu api itu lebih bagus daripada tanah, tuan-tuan haji? Tapi inilah fitrah orang yang sombong. Dia akan rasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Dia rasa dia duduk depan, dia pakai jubah coklat, dia pakai kepiah, boleh bercakap, dia rasa dia kemas dah. Padahal nothing, tak ada apa-apa pun. Cuma bezanya Allah tutup aib dia untuk tak diperlihatkan kepada manusia. Maka dia minta kepada Nabi, kata mereka, au yakuna laka baitun min zukhruf, ataupun rumah engkau yang diperbuat daripada emas.
ataupun autarqa fis sama, ataupun kamu naik ke langit. Kamu naik ke langit, walan nu'mina, kami tak akan beriman hatta liurqiya, sehinggalah engkau turun. Sehinggalah engkau turun, hatta tunazzila alaina, engkau turun bersama dengan kitaban naqrahu. Kau turun Muhammad dengan kitab yang kami boleh baca. 6 requirement mereka minta kepada Nabi SAW, cukup 6 piawaian ini kami beriman dengan engkau Muhammad. Tuan-tuan haji, inilah manusia. Macam ustaz bagi tahu bagaimana hati batu, tuan-tuan haji. Mereka minta sebab mengada-ngada. Adakah mereka nak beriman? No. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 111, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau annana nazzalna ilaihumul malaika, kalaulah kami datangkan kepada mereka para malaikat, wa kallahumul mauta, kalau berbicara orang-orang yang mati, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qabila, kubula, kalau kami kumpulkan semua makhluk atas muka bumi ini, kubula, berhadapan dengan mereka, maka la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini macam mana tuan-tuan haji? Ustaz kalau nak kami ke masjid boleh, tapi ustaz jangan cakap macam ni. Ustaz jangan cakap macam tu. Yang ni bab ni jangan sentuh. Bagi kami macam ni sama ke tak sama tuan-tuan haji? Allahu akbar. Ingat tuan-tuan haji, apakah sunnah yang perlu kita faham yang dituntut seperti mana kata ustaz? Maka kita jangan tertipu dalam talbis iblis. Kita memberi fokus kepada benda-benda yang tak penting, tapi kita tidak memberi fokus pada benda yang penting. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa hasil tuan-tuan haji, ibu-ibu ayah sayang kepada Nabi? Yuhibbukumullah. Allah akan sayang kepada kita. Allah akan sayang kepada kita. Cukup satu? No. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan ampunkan dosa kamu. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, simbol bukan tanda cinta. Tetapi simbol yang sebenar adalah bagaimana kita mengabdikan rukuk dan sujud kepada Allah. Itu tanda cinta kepada Nabi SAW. Tapi ini masyarakat kita. Kadang-kadang kita kabur di antara sunnah tasyariyah dengan sunnah ghair tasyariyah. Mana sunnah yang dituntut, mana sunnah yang tidak dituntut. Itu kadang-kadang menyebabkan kita keliru dan kita kelabu. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, maka bagaimana untuk kita mendapat jawapan, jadi ustaz, apakah sunnah yang perlu kami ikut? Sebab itu pembacaan Iqra, eksplorasi ilmu perlu kita lakukan. Maka kita datang ke majlis-majlis ilmu, kita perlu tahu apa sebenarnya sunnah yang Nabi SAW tuntut, supaya kita tak jadi seperti mana musyrikin Mekah yang meletakkan beberapa requirement untuk mereka beriman kepada Nabi SAW. Tapi tuan-tuan haji, sebut pasal rahmat, ketika mana Nabi SAW menerima cercaan, menerima hinaan dan sebagainya. Kata ustaz tadi, ketika peristiwa di Taif, ustaz kata, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bila mana Nabi sampai di Taif, kan Nabi dibaling najis batu dan sebagainya. Kata Nabi SAW, aku tak sedar, kata Nabi, bila aku lihat ke langit, farafa'tu ra'si, aku tengok ke langit, maka aku melihat Jibril. Maka Jibril berkata kepadaku, dia kata, Allah mendengar apa penduduk Taif kata kepadamu. Maka kata Nabi maka kata penjaga bukit, aku diminta, in syi'ta an utbiqa alaihim akhshabain, kalau engkau nak Muhammad, aku akan ambil gunung bukit ni, aku akan hempapkan atas kepala mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Ini hebatnya Nabi. Jangan buat macam tu. Kalau kita tuan-tuan haji, macam kata ustaz, kalau kena balik batu tak datang. Kalau saya malaikat propose dekat saya 2 bukit, saya kata boleh tak 4? Tak aci 2. Saya akan kata boleh tak 4? Hempau aku nak tengok berkecai atas kepala mereka. Tapi ini Nabi, rahmatnya Nabi. Pelbagai cercaan, hinaan yang Nabi SAW kena. Maka kata seorang sahabat kepada Nabi, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Rasulullah, doakan laknat ke atas orang musyrikin ini, sebab doa Nabi mustajab. Kata Nabi, inni lam ab'athu la'anan, aku bukan diutuskan sebagai pelaknat. Ini yang ustaz sebut tadi, Nabi adalah Nabi rahmah, tetapi umat hari ini umat sumpah wasrana. Ini kita. Tapi Nabi rahmah. Kata Nabi, wa bu'istu, aku diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Ini kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Ustaz, saya rasa ni round saya yang terakhir lah kot. Kan? Betul kan? Ada pukul 10 dah. Baik. Saya okey sampai ke 12 pun. Baik. Bismillah. Baik. Jadi tuan-tuan haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau boleh,
Kejap lagi kita bagi round yang terakhir sebab Ustaz Najib dia power tadabbur sirah dia bawa masya-Allah menusuk ke hati. Ini kualiti yang ada pada Ustaz Najib. Jadi tuan-tuan Najib jaga Ustaz Najib betul-betul. Jangan sakitkan hati dia. Kejap lagi Ustaz Najib nak keluar, pastikan sama-sama kita dukung. Tapi yang lelaki je lah, yang perempuan jangan. Okey, Ustaz kosong lagi Ustaz. Baik, bismillah. Jadi tuan-tuan Najib, mari kita saksikan sedikit bagaimana Nabi SAW bila mana Nabi SAW menerima cercaan hinaan. Tapi dalam Fathu Mekah tuan-tuan Haji, bayangkan kalau kita AJK masjid tuan-tuan Haji, kita dibuang. Tiba-tiba aku dapat balik jawatan tu, kau tengok aku buang seorang-seorang yang buang aku dulu, betul? Tapi dalam Fathu Mekah, bila Nabi masuk ke dalam Kaabah, dalam Masjidil Haram itu Nabi masuk, Nabi kata apa? Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawni anni fa'ilun fikum. Kamu rasa apa aku akan buat kepada kamu? Kamu rasa apa aku akan buat kepada kamu? Kan? Kalau saya akan kata, ada juga yang kena keronyok dengan aku. Sebelum aku buat apa-apa, kau keluar dulu. Kita akan cakap gitu. Tapi Nabi kata, apa kamu buat? Diorang dah tahu Nabi SAW. Mereka menerima sifat Nabi. Mereka tak terima. Cuma mereka tak terima apa yang Nabi sampaikan. Apa mereka kata? Mereka kata apa? Khairan. Tentu baik. Tentu baik. Kerana engkau adalah anak saudara yang cukup mulia. Engkau adalah anak yang mulia dan anak kepada saudara kami yang cukup mulia. Kata Nabi SAW, idhabu, pergilah kamu semua. Ini rahmatnya Nabi SAW. Nabi tak balas dendam ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Izhabu fa'antum tulaqa, kamu semua dibebaskan. Nabi bebaskan mereka pergi. Nabi tak balas dendam ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Inilah sifat yang perlu ada pada kita. Untuk kita tanam dalam kita, sekurang-kurangnya nak buat semua tak boleh. Tapi bukankah kata seorang penyair, dia kata, sekiranya kalau cintamu itu benar-benar cinta, lau kana hubbuka sadiqan, kalau benar-benar cintamu cinta yang benar. Kan zaman sekarang ni kita panggil anak-anak kita ni sekarang dia orang pandai pick up line. Kan dia panggil pick up line, dia panggil, apa beza awak? Kan apa beza awak dengan menara? Kan? Ibu-ibu kena buat tau. Ibu-ibu kena buat dengan anak-anak. Zaman sekarang kita kena didik anak-anak dengan cara zaman sekarang. Ibu-ibu kena tanya, bapa-bapa kena tanya. Abang bawa kereta kan, tapi bapa ni dia sombong sikit dengan anak. Dia buat relax-relax aja. Anak ibu kena ni Abang, dekat dapur tu kan, anak tolong ke potong. Abang, apa beza abang dengan kucing? Tanya gitu, apa beza dengan abang dengan kucing? Nanti anak pun cakap, macam tak ada beza, dua-dua comel. Ibu cakap, ada beza. Kucing tak akan dihisap, engkau akan dihisap di hadapan Allah. Kan? Betul tak? Betul lah, aku ingat mak aku nak main-main dengan aku, rupanya nak bagi aku sekali. Terus anak nyanyi #Meskiku rapuh kan. Nyanyi terus. Baik ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bagaimana Nabi SAW, kalau saya boleh akhirkan sedikit, tuan-tuan haji, ibu-ibu ayah sekalian, bagaimana saat detik kewafatan Nabi SAW. Boleh Ustaz saya sikit sebelum saya serahkan kepada Ustaz. Ibu-ibu ayah-ayah sekalian, bagaimana perginya seorang manusia yang mulia ini, ibu-ibu ayah sekalian. Kan ketika mana kata Nabi SAW, penyakit yang Nabi rasa adalah kesan daripada perang Khaybar pada 7 Hijrah. Nabi SAW dihidang. Nabi SAW dihidang dengan satu masakan daging kambing bakar. Kambing bakar, Masya Allah, sedapnya. Kambing bakar, Nabi dia suka bahagian peha. Jadi bila orang kata, adakah itu sunnah? Sebab Nabi suka? Jadi kena tengok tuan-tuan haji. Kalau bab makanan tak ada masalah. Yang kita perlu ikut sebenarnya apa yang Nabi tinggalkan. Jadi jangan pakat-pakat lepas ni semua kerja peha. Hari ni lauk apa? Ayam ke? Baik, ayam, Masya Allah. Tapi saya memang drumstick. Baik, so jadi Nabi suka bahagian peha. Maka seorang wanita Yahudi, dia telah meracun. Dekat bahagian peha itu dia letak lebih sikit racun. Maka kata Nabi SAW, ibu-ibu, cerita ini memberi gambaran kepada kita tuan-tuan haji. Sebab itu Nabi mengingatkan. Kan Ustaz, kalau kita lihat hadis kewafatan Nabi, Nabi banyak ingatkan. Nabi takut orang melampau-lampau memuja Nabi SAW. Benar kita kena sayangkan Nabi. Tetapi kita kena ingat, Nabi juga adalah manusia biasa seperti kita. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 188. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "la amliku li nafsin naf'an wala darra." Aku tidak memiliki sebarang manfaat kepada diriku wala darra, dan aku tidak boleh menolak kemudaratan. Illa masya-Allah, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Benar, Nabi akan memberi syafaat kepada kita. Tetapi kena ingat surah ayat Kursi, surah kedua ayat 255.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Syafaat Nabi akan bagi tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sangat takut jangan sampai orang jadikan kubur Nabi sebagai tempat untuk mereka solat, sebagai masjid untuk mereka beribadah. Tuan-tuan haji, kerana kita takut hari ini tuan-tuan haji, benar atas dasar kasih sayang kepada Nabi, tapi mereka ini melampau-lampau sehingga kadang-kadang mirip orang Nasrani mengagungkan Isa ibnu Maryam. Hati-hati tuan-tuan haji, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah. Dia lelaki ni kadang-kadang memang nampak garang Ustaz dah. Tapi kita dengan isteri kita manja. Betul Ustaz Baik. Cuba bayangkan muka Ustaz Najib manja macam mana. Okey, baik. Awak Ustaz Mampus aku dengan Ustaz lepas ni. Baik. So, lelaki dia akan manja. Kan macam mana Nabi manja dengan Khadijah. Yang tak kahwin lagi jangan marahlah. Kata Nabi, ya Aisyah, ma azalu ajidu ta'am allazi akaltu bi Khaybar. Aisyah, aku masih lagi merasakan kesakitan akibat daripada akal tu di Khaybar, yang aku makan di Khaybar, kambing tadi tu. Nabi makan, Nabi nak makan, barulah Nabi dalam riwayat disebutkan daging itu berbicara. Kata Nabi, irfa'u aidikum, angkat tangan kamu kepada para sahabat. Nabi ni kalau makan, walaupun benda sedap, dia suka kongsi. Dia suka kongsi tuan-tuan haji. Maka Nabi akan kongsi dengan kawan-kawan. Kita kalau benda sedap, kita kongsi. Baik, simpan. Mana mak? Dah habis. Tapi tak mungkin mak tak macam tu. Ayah ada lah kot sikit. Arfi ifa'u aidiakum, angkat tangan-tangan kamu. Fa innaha akhbaratni, kerana dia mengkhabarkan kepadaku, fa innaha masmumatun, daging itu telah diracun. Maka Nabi dah termakan terlebih dahulu. Dah terasa terhinggap. Nabi rasa fahadha awanu in qata abhari, sekarang ini aku merasakan kesakitannya Aisyah, bagaikan urat-uratku bagaikan terputus, min zalika summi, daripada kesan daripada racun tersebut. Maka Nabi SAW merasakan kesakitan. Saya terus pendek cerita ibu-ibu ayah sekalian, kesakitan yang Nabi rasa. Nabi, ibu-ibu ayah sekalian, Nabi manusia yang nampak syurga. Nabi yang nampak syurga ketika hidup di dunia. Nabi manusia yang dah tahu masuk syurga. Tapi Nabi merasakan sakaratul maut itu. Bila Nabi sakit, rasa sakit, Nabi angkat selimut tutup muka Nabi. Bila kurang sikit, Nabi buka. Masuk Abu Sa'id Al-Khudri, masuk ke dalam rumah Nabi. Dia pegang badan Nabi. Panasnya, dia cakap. Panasnya badan Nabi SAW. Ibu-ibu, kita kalau mendengar kisah ini cukup mengayat hati. Kalau kita tidak mampu rasakan kisah ini, teruk kita daripada batang tamar yang menangis rindukan Nabi. Batang tamar yang tidak akan dihisap menangis rindukan Nabi, tetapi kita yang sepatutnya selayaknya paling layak untuk merindukan Nabi, kerana Nabi rindukan kita, ibu-ibu ayah sekalian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, panas je badanmu ya Rasulullah. Dahsyatnya keperitan yang kau tangguh ya Rasulullah. Kata Nabi, demikianlah. Yudha'afu lana bala, semakin berat bala yang kita tanggung, wa yudha'afu lana ajru, semakin besar ganjaran kita, kata Nabi SAW. Nabi sakit, Nabi minta air. Waktu tu badan Nabi panas, ambil air, Nabi celup, Nabi sapu ke muka Nabi. Kata Nabi, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la sakarat. Sesungguhnya inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Tuan-tuan haji, siapa yang cakap ni? Nabi. Manusia yang dosa, yang tak ada dosa, ibu-ibu ayah sekalian. Kat sini ada tak yang tak ada dosa? Ke kali pertama dengar perkataan dosa? Ada tuan-tuan haji? Ustaz, saya sikit lagi Ustaz, lagi 5 syurga tempat saya Ustaz. Ada? Saya sikit lagi, saya tunggu sebab cukup je esok subuh. Confirm lepas tu tak payah. Sebab kami pernah Ustaz ke Kemboja, kita pergi satu perkampungan ajaran sesat, mereka duduk di belakang. Saya kata, kenapa tak semayang? Dia kata sebab dah umur 60 Ustaz. Sebab Nabi semayang, Nabi kan hidup sampai umur 63 je kan. 623 masih Nabi wafat sampai 63. Jadi dia kata umur 60 lebih tak payah semayang lah, sebab Nabi semayang sampai tahap tu. Allahu Akbar. Kat sini ada macam tu? Tak ada lah kot, sebab tu datang masjid. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, inna lil mautis sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah aku menghadapi sakaratil maut. Kata Nabi SAW,
wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kemudian Nabi bangun. Saya pendekkan cerita, Nabi bangun, Nabi sandarkan di bahu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berdoa, Allahumma firli warhamni. Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku. Ini Nabi. Allahumma firli warhamni, dan rahmati aku. Tentunya Nabi ini dah memang masuk syurga. Dan kata Nabi, wa alhiqni, dan masukkanlah aku ke dalam fi rafiqil a'la, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ulang sehinggalah ibu-ibu ayah-ayah roh Nabi diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi meninggalkan kita buat selamanya. Maka ibu-ibu ayah-ayah sekalian, mari hari ini kita muhasabah sebentar. Macam mana kita buat? Kita tak akan jumpa Nabi di dunia ini. Tak payah nak berlakon kata jumpa Nabi dan sebagainya. Jumpa Nabi, mimpi Nabi, senyap-senyap cukuplah. Tak payah nak gunakan itu sebagai wahyu sebab kita bukan Nabi. Tuan-tuan haji. Maka bila mana kita mimpi Nabi, itu adalah kelebihan untuk kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengikut setiap apa yang Nabi SAW sampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Follow Nabi, tuan-tuan haji, walaupun Nabi tak ada Instagram. Tapi kita kena follow apa yang Nabi SAW sampaikan. Antaranya apa dia, tuan-tuan haji? Adalah solat berjemaah, datang mengaji. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Nabi rajin buat kelas-kelas pengajian untuk buat para sahabat Nabi SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, maka kalau benar cinta kita, benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW, marilah kita meniru sunnah Nabi SAW. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, pasti kamu akan ikut je. Kerana liman yuhib, kerana orang yang mencintai, dia akan mengikut kepada orang yang dicintai. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara umat yang Nabi SAW berikan syafaat kepada kita. Kan kasih sayang Nabi SAW, 4 kali sujud Nabi SAW kepada Allah. Di mahsyar, kata Nabi SAW, Nabi bila mana minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatu Isa, datang orang ramai kepada Nabi Isa untuk minta syafaat. Kata syafaat, ana lastulaha, aku tak ada hak untuk memberi syafaat. Fa'alaikum, tapi kamu pergilah berjumpa dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, analaha, aku ada hak. Maka Nabi SAW fayastazinu, aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah izinkan kepadaku. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Nabi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, aku memuji Allah Subhanahu wa taala wa akhar lahu sajidan. Terus aku sujud kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepala kamu, wasal tu'ta. Mintalah kamu akan diberikan, wasfa'tu syafa'. Berilah syafaat, syafaat kamu akan diperkenankan. Berilah syafaat kamu akan diperkenankan. Nabi meminta, tuan-tuan haji, keluarkanlah ya Allah daripada neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sekedar sya'iratun min iman, yang mana imannya hanya sebesar biji gandum. Kemudian Nabi minta sampai satu peringkat, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkanlah mereka yang mengucapkan man qala la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah sekalian, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menerima syafaat Nabi SAW. Untuk yang terakhir, terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada Ustaz Najib kerana ajak berganding, walaupun hakikatnya tidak layak untuk saya duduk bersama dengan guru saya. Tetapi mudah-mudahan ada sedikit usaha kecil saya, bagaimana anak-anak muda tadi, tuan-tuan haji. Kalau saya ustaz, saya bukan ustaz, apa yang saya mampu? Tuan-tuan haji, buatlah kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu, riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, adalah sedekah. Tuan-tuan haji, buat apa saja yang mampu. Lipat sejadah adalah sedekah. Tuan-tuan haji tak mampu, tuan-tuan haji senyum kepada orang pun sedekah. Tapi lalu tabung jangan sedekah. Tabung tidak memerlukan senyum. Jangan senyum pula bila lalu tabung. Nah, tabung memerlukan duit, ibu-ibu ayah sekalian. Tapi tak ada ni kan, bila kadang-kadang bila penceramah kata pasal tabung ni, tiba-tiba ada buat kempen edarkan tabung, tak ada pula kan ni. Okey, tak ada. Baik, ibu-ibu ayah sekalian, terima kasih.
Orang Melaka terkenal dengan pantun. Saya nak pantun sikit Ustaz. Pahlawan Melayu membela bangsa, menentang penjajah, mempertahankan agama, andai lidah terkasar bahasa, restu ku pohon, maaf ku pinta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Jazakumullah khairan katsira pada sahabat saya Ustaz Syazni, masya-Allah luar biasa bukan? Sebab tu kita siapa yang tertidur waktu dia bercakap tu pelik lah. Saya orang kata apa? Kita pun duduk kat sebelah pun risau juga, takut tangan dia tepis saya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya pun kemaafan. Okay, kita dah 10 suku. Sekejap lagi saya ambil masa untuk penutup. Okay, sebenarnya banyak benda yang kita boleh ceritakan tentang sirah Nabi SAW. Yang terakhir pada malam ini beberapa perkara. Iaitu yang pertama, kisah bagaimana kalaulah bukit kenal arti kasih dan sayang pada Nabi SAW. Kalau batang pokok kurma pun kenal arti kasih dan sayang kepada Nabi SAW, takkanlah kita tak ada sekelumit perasaan kasih dan sayang pada Nabi SAW. Siapa pernah pergi ke Madinah? Cuba kita imagine kita berada di Madinah. Bagi siapa yang pernah sampai ke Madinah, bumi yang barakah, bumi yang disebut sebagai Tayyibah, bumi yang baik, bumi yang mengenangkan kita kepada Nabi SAW, tempat Nabi SAW berhijrah. Daripada situ tersebar luas Islam itu sendiri. Satu bukit, nama bukit ni Bukit Uhud. Kata Nabi SAW tentang Bukit Uhud ni, yuhibbuna wa nuhibbuh. Kami kasih kepada dia, dia juga kasih kepada kami. Bukit Uhud, tuan-tuan, kasih kepada Nabi SAW. Dan siapa yang baca kisah berkaitan tentang peperangan Uhud, bagaimana Nabi SAW sebut bukit ini di antara bukit yang kasih kepada kami. Baik, ketika mana berlakunya Nabi SAW setelah kewafatan baginda Rasul SAW, di antara orang yang paling terkesan pada waktu tersebut adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar ni seorang lelaki yang amat tegas. Jadi dia kata, siapa yang datang jumpa aku, kata Muhammad telah wafat, nescaya dia kata aku akan penggal leher dia. Akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk nak memujuk Umar, di samping nak memberikan ucapan di hadapan orang-orang Islam pada waktu tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, in kunta ta'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai Umar, wahai seluruh manusia, kalau sekiranya kalian sembah Muhammad, Muhammad telah pun pergi meninggalkan kita. In kuntum ta'budunallaha azza wa jalla, tetapi sekiranya kalian sembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Sesungguhnya Allah itu akan kekal selama-lamanya. Dibacakan petikan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Kata Umar Al-Khattab, aku macam lupa ayat tersebut. Dan waktu tersebutlah aku rasa kedua belah kaki aku dah mula lemah dan akhirnya dia jatuh pengsan pada waktu itu. Setelah dia bangun daripada pengsan, dia pergi menziarahi Nabi SAW yang dah pun terbaring kaku pada waktu tersebut. Tadi telah pun diceritakan berkaitan tentang kewafatan. Cuma yang menarik bab detik-detik kewafatan, tapi saya tak sempat nak cover kat situ. Kita cerita teruslah selepas daripada kewafatan. Kata Umar Al-Khattab, dia memantulkan satu syair, yang mana Umar Al-Khattab ni terkenal dengan orang yang pandai bersyair. Dalam bentuk syair, tapi saya ringkaskan, saya sebutkan terjemahan dia. Dia pergi di hadapan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tidak ada hari yang paling menyedihkan kami, hari yang seolah-olah macam kelam, seluruh alam ini kelam dengan kewafatan baginda Rasul SAW. Dia pun kata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Engkaulah ibu, engkaulah bapa bagi kami ya Rasulullah. Dia kata sesungguhnya, dia kata hanin ataupun penyayangnya engkau ya Rasulullah kepada kami amat penyayang, sehingga satu batang pokok pun mengenali bagaimana kasih sayang seorang Nabi kepada pokok tersebut.
Peristiwa pokok tamar, Nabi SAW ketika berkhutbah, Nabi akan pegang pokok tersebut untuk berkhutbah. Dan ketika mana datang seorang perempuan daripada Bani Najjar, perempuan itu kata, "Ya Rasulullah, aku buatkan untuk engkau satu mimbar supaya engkau dapat berdiri di atas mimbar tersebut." Nabi menerima pelawaan itu. Akhirnya berlakulah ada satu mimbar yang Nabi akan bercakap di atas mimbar, dan Nabi tinggalkan batang pokok kurma. Apa yang berlaku, batang pokok kurma itu menangis sehingga Nabi SAW pergi kepada batang tersebut dan digosok-gosokkan batang itu, dan dijanjikan yang Allah akan tumbuhkan dia di dalam syurga. Maka akhirnya pokok itu pun diam daripada menangis. Bagaimana kita lihat seorang Rasul yang amat penyayang sehinggakan kepada pokok pun. Kisah bukit tadi, nuhibbuhu wa yuhibbuna. Kami sayang kepada bukit ini juga kasih dan sayang kepada kita. Bukit Uhud juga di antara bukit yang Allah akan tumbuhkan di dalam syurga. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di hadapan Bukit Uhud, maka berdoalah pada Allah supaya kita dapat melihat Bukit Uhud saat ketika mana berada kat dalam syurga. Kata Umar Al-Khattab, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Engkau seorang yang amat penyayang sehingga pada batang pokok pun engkau tunjukkan kasih sayang engkau ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Engkau telah dihalau keluar daripada kampung halaman. Engkau telah dimaki hamun. Engkau telah dilakukan pelbagai cercaan ke atas engkau. Bahkan engkau pernah dicederakan dan dilontarkan dengan batu. Tetapi tidak sekali pun keluar daripada perkataan daripada mulut engkau perkataan-perkataan laknat. Bahkan engkau mengeluarkan satu doa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam saat ketika dia berdakwah, last sekali dia berdoa, Rabbi la tazar 'alal kafirina dayyara. Ya Allah, jadikan kaum aku ni, hapuskan ke semua mereka orang kafir yang hidup. Jangan tinggal walaupun seorang yang hidup di atas muka bumi. Tetapi tidak engkau mendoakan keselamatan kepada umat-umatmu. Hadis tadi yang dibacakan oleh Ustaz Syazli, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wad'u rabbak." Wahai Muhammad, angkat kepala dan doakan kepada apa yang kau nak doa. Doa yang didoakan oleh Nabi SAW bukan untuk dirinya tetapi kepada umatnya, untuk keselamatan kita ketika berada di akhirat kelak. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita ketika dia diisrakan. Dipertontonkan kepada aku, ada Nabi yang masuk syurga dengan seorang diri. Ada Nabi yang masuk syurga dengan tiga orang pengikut. Ada Nabi yang masuk syurga dengan 10 pengikut. Dan tiba-tiba aku memandang di satu tempat ada sekumpulan manusia yang ramai yang aku sangkakan mereka adalah umat aku. Maka dikatakan kepada aku, itu bukan umatmu wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah Nabi Musa alaihi salam berserta pengikutnya. Dan ditunjukkan kepada aku satu tempat ke arah yang lain, dan pada waktu tersebut aku memandang di sana, iaitu ada 70,000 di kalangan umat aku, mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, 70,000. Bayangkan tengok, bila kita dengar hadis ni, apa perasaan kita? Adakah kita termasuk di kalangan 70,000 itu? Allah Ta'ala a'lam, kita tak pasti. Tetapi pada waktu itu seorang sahabat bernama Uqasyah, dia berkata, "Ya Rasulullah, pohonkan supaya aku termasuk di antara 70,000 itu tadi." Dan akhirnya ada kabar gembira yang Nabi SAW berikan, daripada 70,000 dia boleh membawa lagi kumpulan-kumpulan yang lain untuk bersama dengan mereka berada kat dalam syurga. Umar sambung lagi, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam Allah berikan mukjizat, iaitu menghidupkan yang mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh berikan kepada engkau yang paling menakjubkan. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati jadi hidup, tetapi Nabi SAW Allah jadikan yang mati berkata-kata. Kat mana yang mati berkata-kata? Saat ketika mana Nabi SAW nak memakan daging yang telah diletakkan racun, tiba-tiba daging kambing itu bercakap dan berkata-kata, "La ta'kulni ya Muhammad." Jangan makan aku wahai Muhammad. "Inni masmumah." Sesungguhnya aku telah pun diracun. Akhirnya Nabi SAW telah pun termakan pada waktu tersebut. Tapi poinnya, Allah berikan satu kelebihan sehingga yang mati berkata-kata. Nabi Isa yang mati hidup, tapi yang ni yang mati tapi boleh berkata-kata.
Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Dia boleh berjalan pergi ke timur dan pergi ke barat dalam tempoh masa yang tertentu. Tetapi Allah jadikan engkau dapat naik ke Sidratul Muntaha pada malam yang sama, dan engkau turun juga pada malam yang sama juga ke bumi Mekah pada waktu tersebut. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka dia menyeru dan dia menyebut perkataan tersebut dalam keadaan berlinangan air mata. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang kita inginkan daripada Nabi dan apa yang perlu kita buat? Seorang sahabat bernama Abu Faris, mungkin sahabat pernah dengar saya ceritakan tentang kisah Abu Faris. Saat ketika Nabi bertanya kepada beliau, "Salni ya Abu Faris, minta apa yang kau nak minta pada aku?" Maka kata Abu Faris, "Ya Rasulullah, as'alullah, kami memohon kepada Allah an urafiqaka fil jannah, untuk aku bertemankan engkau di dalam syurga." Pernah tak kita bayang kita nak bersama-sama dengan Nabi SAW? Kalau tuan-tuan tak bayangkan benda ini, kita tidak ada perasaan kasih. Kalau kita tak pernah bayang pun bagaimana keadaan kita ke akhirat, nak jumpa atau tak dengan Nabi kita, menunjukkan tidak ada perasaan kasih. Maka buktikan kasih dan cinta kita kepada Nabi SAW, iaitu buktikan dengan, iaitu yang pertama sekali, make sure kita mengetahui selok-belok tentang sirah. Belajarlah, bacalah dan belajarlah. Ta'allamna sirah kama nata'allamul Quran. Kata tabi'in, yang antaranya cicit Nabi bernama Ali Zainal Abidin, dia kata kami mempelajari sirah macam kami mempelajari Al-Quran. Baik, yang kedua, Nabi SAW tidak tinggalkan pada kita sesuatu pun melainkan dua benda yang dia suruh kita ambil. Kitab Allah wa sunnati. Maka dua benda ini sekurang-kurangnya belajarlah hadis. Tak boleh banyak, bacalah sikit. Hadis 40 make sure habis. Sambung Riyadhus Salihin, baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini di antara kitab-kitab yang terbaik untuk kita baca. Kemudian pada waktu yang sama cubalah untuk mempraktikkan sunnah. Ingat, di antara syarat kemasukan ke dalam syurga ada satu syarat. Kata Nabi SAW, kullun nas yadkhulunal jannah. Semua manusia masuk syurga illa man aba, melainkan orang yang tak nak masuk. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tak nak masuk syurga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa man aba. Siapa yang taat pada aku, nescaya mereka akan masuk ke dalam syurga, dan siapa yang derhaka kepada aku, mereka itulah mereka orang yang enggan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang kita buat yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mudah-mudahan kita melayakkan kita untuk digelar ataupun diberikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah.